اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. dah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung Muniatul Musalli, solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat istikharah 114. Solat sunat istikharah yang ke-16 lah ni. Solat sunat yang ke-16 dah kita masuk. Kita dah selesai banyak solat sunat ni. Rawatib dah selesai, witir dah selesai, duha, isyraq, awabin, zawal, tahiyatul masjid, wuduk, musafir, qudum, solat sunat taubat, solat sunat berkahwin, perhentian ataupun manzil, solat apa lagi? Ihram, last sekali tawaf. Solat sunat tawaf. Masuk kita yang ke-16 tu. Solat sunat istikharah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan kata pengarang yang ke-16-nya pula, solat sunat istikharah. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Sunat istikharah 2 rakaat. Bagi tujuan dia, tujuan solat sunat istikharah ni bagi orang yang kesamaran antara 2 pekerjaan. Antara 2 perkara, dua pilihan, boleh kata gitu. 2 pekerjaan yang mana tak tahu mana satu. 50-50, 50-50. Nak pilih yang mana. Jadi istikharah ni lebih kepada pilih. Tak erti nak pilih, tak tahu nak pilih. Berat tu sama berat. 50-50, 50-50. Jadi bila sama berat, tak tahu nak pilih mana, maka minta Allah pilihkan. Mudah-mudah kata gitulah. Minta Allah yang pilihkan. Maksud dia, pinta Allah SWT memilih kebajikan baginya. Harap-harap pilihan yang tak tahu nak pilih, yang ni pun rasa macam baik, yang ni pun rasa macam baik. 50-50, minta Allah tolong pilih. Yang mana lebih baik bagi kita kerana Allah maha mengetahui. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Sebelum kita masuk lagi, baca lagi sedikit penerangan tentang solat sunat istikharah, yang mana solat sunat istikharah ni hanya ada pada perkara yang harus. Pada perkara yang wajib dan sunat tak ada istikharah. Perkara wajib dan sunat tak ada istikharah. Istikharah kenapa? Istikharah nak semayang ke tak? Nak semayang semayang lah. Bayar zakat lah, bayar zakat. Semayang pelik sangat. Dia ada zakat yang perlu dia bayar. Tapi kalau bayar, habislah duit sikit kan. Nak bayar zakat ni, istikharah nak bayar zakat ke tak? Mana boleh? Zakat tu dah wajib, mana boleh istikharah? Macam tu juga perkara sunat. Perkara sunat. Istikharah nak kahwin atau tidak? Tak ada tau. Nak kahwin atau tidak tak ada. Sebab istikharah nak kahwin atau tidak. Kahwin tu kan sunat. Jadi nak kahwin atau tidak tak ada istikharah. Habis yang orang nak kahwin istikharah tu. Tu yang pelik tu. Okay. Kalau ada 2, itu adalah nak kahwin, cuma tak tahu mana satu. Tu baru dia istikharah. Sebab kahwin tu sunat. Pilih mana satu tu harus je. Ni pun harus, ni pun harus. Kerana tu ada solat sunat bila nak kahwin mana satu, nak pilih mana satu, di antara 2, ada solat sunat istikharah. Kerana memilih tu tak sunat. Memilih tu
Ni pun boleh, ni pun boleh. Cuma tak tahu mana yang baik. Tapi kalau dia istikharah kerana nak kahwin atau tidak, tu tak ada. Mana boleh nak kahwin atau tidak? Mestilah kena kahwin sebab sunat. Malah Nabi pernah sebut kepada para sahabat, siapa yang tak nak kahwin, bukan ada sebab, tak ada sebab, saja tak nak kahwin, bukan daripada golonganku, orang yang tak nak kahwin, tanpa sebab. Jadi kahwin ni sunat. Bila kahwin ni sunat, dia boleh jadi wajib lah kahwin ni. Jadi bila macam tu, nak kahwin atau tidak, tak adalah istikharah. Yang ada nak kahwin, cuma tak tahu mana satu. Yang itu adalah sebab memilih tu hukumnya harus. Pilih ni pun harus, pilih ni pun harus. Maka adalah sebab istikharah hanya perkara harus. Istikharah tak ada perkara wajib. Memanglah sebab mu istikharah ke tak istikharah ke, tetap wajib juga. Dan ianya tak ada perkara sunat. Kerana istikharah ke tak istikharah, tetap sunat buat. Mana boleh? Aku nak buat perkara sunat ke tidak? Maka istikharah. Mana ada? Nak pergi umrah, istikharah. Nak pergi ke tidak? Mana ada? Dah sunat, umrah tu sunat. Kalau istikharah, tiba-tiba keputusan cenderungnya belah pergi, tetap sunat pergi. Tiba cenderung tak nak pergi, tetap juga sunat pergi. Jadi perkara wajib dan perkara sunat tak ada. Dia macam yalah, perkara sunat dan perkara wajib tak ada istikharah. Sebab apa? Sebab pilihannya pasti yang wajib, pilihannya pasti yang sunat. Cuma benda tu harus. Jadi solat sunat istikharah ni solat sunat yang bertujuan minta Allah tolong buat pilihan dekat kita, sebab kita tak pasti yang akan datang dengan pilihan kita tu mana jadi baik, mana jadi buruk. Kita tak pasti mana satu. Nampak macam okey dua-dua, 50-50. Nak satu aja. Nak satu aja. Apa-apalah pilihan, 50-50. Dan ianya perkara besar, bukan perkara kecil. Lapar perut ni. Nak makan nasi kerabu ke nasi dagang? Istikharah lu. Tak ada. Benda kecil, benda lekeh. Jangan buat pelik gitu. Dia benda besar. Nak beli rumah. Dekat PSG ke berserah. Contoh. Nak beli satu biji rumah je. Ada lah istikharah. Sebab benda tu besar. Nak kahwin. Benda besar. Bukan orang kahwin tiap-tiap tahun. Tapi kalau benda-benda kecil, tak ada istikharah. Tak ada istikharah benda kecil. Dia benda-benda besar. Dan ianya ada dua pilihan atau lebih. Sama kuat. 50-50. Sama kuat. Ya. Kalau dah ada cenderung hati, nak yang ni. Tapi yang ni pun okey juga. Tapi lebih pada ni. Tak ada istikharah juga. Biasa istikharah bab kahwin lah, kita ambil contoh. Dia sebenarnya bukan bab kahwin. Contoh, dia ramai kawan dekat PSG ni. Nak beli rumah kat PSG, ramai kawan senang. Tapi minat juga rumah tu dari si design, minat juga yang ada dekat berserah sana. Tapi kalau ikut persen, nak duduk PSG ni 70%. 30% je teringin nak duduk berserah. Sebab kat sini ramai kawan. Di istikharah, mana ada istikharah? Dah cenderung dah ada. Mu istikharah ke tetap juga cenderung tu akan pergi ke PSG juga. Jadi apa guna istikharah? Istikharah ni untuk biar minta Allah cenderungkan kita yang kita tak tahu nak pilih mana, sama berat 50-50. Baru ada istikharah. Kalau dah memang berat, yang ni comel. Yang ni comel kok. Tapi ni kaya sikit. nak kahwin ni. Yang ni tak apa nak kaya. Baik yang ni. Dah lah comel, kaya pula tu. Contoh. Memang nak kat dia. Tapi yang ni pun okey juga sebenarnya. Tapi lebih pada ni. 60% nak yang ni. Tak ada dah istikharah. Sebab kalau istikharah pun akan pilih yang itu. Sebab memang cenderung dah ke situ. Jadi kalau betul-betul sama baik. Semua sama. Yang ni pun okey, ni pun okey. 50-50. Barulah di istikharah minta Allah cenderungkan. Allah pilih. Biar Allah cenderungkan yang mana. Jadi kita jangan salah faham lah. Kalau dah ada cenderung hati, maka tak ada dah istikharah kat situ. Tak ada dah. Bila dah ada cenderung hati. Okey. Kaedah dia sembahyang macam mana? Sekejap kita baca sikit lagi dulu. Maka sembahyang dia, niatlah sembahyang usolli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, saja sembahyang 2 rakaat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Maka dia baca surah, kemudian daripada Fatihah baca surah, sunat aja tu, bacalah surah apa pun. Cuma dia bagi cadangan adalah pada rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad. Kemudian daripada memberi salam dibacakan doa ni. Lepas baca salam bacalah doa. Secara umum dia tak ada arahan khusus. Sembahyang 2 rakaat macam biasa sembahyang. Cuma kalau nak lebih sikit boleh baca qul ya. Rakaat pertama, rakaat kedua baca qul hu. Kemudian lepas habis sembahyang tu baca doa yang kita nak. Tapi elok juga
baca doa yang dibaca oleh Nabi. Tak semestinya doa ni. Doa lain pun boleh. Kalau Nabi baca, follow lah apa yang Nabi baca. Apa dia? Doa yang tu. Mari kita tengok. Apalah kalau orang yang nak ni. Memang tak perlu hafal. Sebab kita bukan selalu sangat istikharah kan. Ambil lah kitab ni. Baca. Masa lepas salam tu. Baca doa tu kan. Nabi baca doa macam ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Wa astaqdiruka biqudratik. Wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Sampai kat sini sunat baca, sebut doa macam sebut apa yang kita nak. Hadzal maksud nanti kita bacalah dia punya terjemahan, tapi kalau kat sini Allahumma ya Allah ya Tuhanku, in kunta ta'lamu anna hadzal amr, aku nak tanya engkau tentang pekerjaan yang aku nak buat ini. Hadzal amr, pekerjaan ini, masalah ini. Ini tu apa? Masa tu baik-baik tahu. Masalah nak beli kereta yang mana satu, masalah nak kahwin yang mana satu, masalah nak apa-apa lah. Nak buat pembedahan ke tak nak buat pembedahan. Sebab ada kanser ni dan perlu ditidurkan. Dengar cerita kawan-kawan lepas tidur terus. Tak bangun-bangun dah. Risau. Jadi nak tak buat pembedahan tu. Kalau tak buat pembedahan, doktor kata 2 bulan qalu innalillah. Macam mana? Kan? Maka minta pekerjaan pembedahan ni sama ada aku nak buat ataupun baik aku mati gitu je lah. Mati sakit gitu. Daripada mati ditidurkan. Ataupun di mana? Dua-dua okey. Mati ditidurkan pun okey juga. Sebab apa okey? Yalah kalau memang dah mati, memang akan mati. Cuma mati ditidurkan ke mati lepas nyakit-nyakit, betul makin merosot kesihatan, mati. Mana lagi okey? Dua-dua okey. Sebab kalau mati, yalah mati tak boleh kata tak okey sebab dia akan sampai bila waktunya. Dengan ditidurkan lepas tu mati, dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya itu akhir kalam. Mengucap 2 kalimah syahadah lepas tu ditidurkan, itulah akhir kalam dia. Sebab Nabi kata, man akhir kalam, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Jadi dia akhir kalam lepas tu dia ditidurkan terus tidur. Bagus juga. Tapi kalau tak ditidurkan, mungkin dia boleh tahan 2-3 tahun lagi hidup. Mungkin boleh jadi. Kalau ditidurkan, sebulan lagi mati. Contoh. Ada kemungkinan itu. Dua-dua baik. Tak tahu mana satu. Mana nak? Cakap memang boleh cakap. Kalau ditidurkan dan ditakdirkan mati terus, kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Dapat pilih. Sedangkan mengucap 2 kalimah syahadah ni, payah nak dapat. Akhir kalam. Perkataan terakhir sebelum mati. Yang selalu berlaku dalam TV je. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati. Dalam TV je. Yang betul, real life, tak payah nak cari. Tak ada. Masa dia kan? Habis minta air. Last kali air. Akhir kalam dia. Tak dapat la ilaha illallah. Memang dia asyhadu sampai la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi lepas tu dia cakap macam-macam. Aku rasa aku dah tak lama ni. Cakap dah benda lain. Walaupun dia mengucap tadi. Tu kereta aku tu jangan duk jual lah. Masa tu ingat kereta dia. Pakai lah. Aku sayang lama kereta tu. Ada sentimental value. Nak mati apa fikir lagi. Tapi dia dah mengucap sebelum tu. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah tak jadilah. Tak dapatlah akhir kalam. Itu baiknya. Tapi kalau dia kata, tak payah. Kalau biar nak mati, biar mati kerana sakit. Kalau mati sakit kanser, mati syahid. Syahid akhirat. Mati kerana kanser. Biar. Silap-silap boleh hidup lagi 3 tahun. Kalau ditidurkan, bulan depan tu mati. Boleh jadi. Betul tak? Kalau macam tu belum tentu akhir kalam. La ilaha illallah. Tapi yang baiknya pula, kalau betul dia mati dalam keadaan kerana kesakitan tadi, mati syahid. Syahid sakit. Syahid akhirat dia panggil. Sebutkan sama banyak. Sekarang nak ditidurkan ke tak nak ni? Buat pilihan ni. Konon-konon nak esok ni. Doktor nak jawapan. Agak-agak payah nak pilih kan? Baguslah dia seorang dapat. Payahnya nak pilih tu. Bila kita dah timbang 2 kebaikan dan keburukan masing-masing, Allah tak kerti kalau aku tidur kan, aduh. Kejap je, tengah-tengah belek Facebook, keluar lagi. Dia telah tidur kan, tengah mati. Lagi pulak, seorang pulak. Macam mana? Susah kan? Susah. Bila susah nak buat pilihan macam tadi, barulah dia istikharah. Ini memang aku tak percaya dah ke doktor ni, dia kata gitu. Tidur terus, mati terus.
Dia memang tak percaya. Tak ada dah istikharah, tak payah. Saya nak bagi tahu, orang silap faham sekarang. Dia dah ada cenderung, dia dah ada pegangan dah dalam hati dia nak yang itu. Cuma tak kuat mana, tapi lebih lah. Tiba-tiba istikharah juga. Lepas istikharah juga, kuat yang itu. Dia kata, sebab asal istikharah, kuat tu yang nak yang tu. Padahal tak, mu tak istikharah pun kuat dah yang tu. Dan betul lah sekali, ini adalah pilihan Allah. Sedap dia kata pula. Padahal sebelum dia semayang tu dah kuat dah. Kat situ je nak cerita. Masa anna hadzal amr, masa tu beritahu apa masalah. Maksudnya bacalah, sebut apa masalah tu. Lepas tu apa? Khairul li fi dini, sambung balik doa tadi. Wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Berhenti pula sini. Cerita lagi. Apa? Sebut balik masalah tadi. 2 kali sampai hadzal amr, berhenti, baca doa, sebut. Maksudnya masalah apa yang kita nak pilih ni lah. Dah habis sebut kali kedua, syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajlihi wa ajlihi fasrifhu anni waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Baca doa ni. Nabi baca doa. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pemilihanmu menerusi pengetahuanmu. Aku nak minta kau tolong pilih. Dan aku memohon kekuatanmu menerusi kudrahmu. Dan aku minta padamu sebahagian dari limpah kurniamu yang sangat besar. Sesungguhnya engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau amat mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan sesungguhnya engkau amat mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini, hadzal amr, perkara ini kan berhenti tadi. Kan kita sebut tadi kan. Itulah maksud dia. Sebut masalah kita tadi. Adalah baik bagiku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku, serta natijah pada urusanku kini dan akan datang, sekarang dan akan datang. Maka tetapkanlah ia bagiku, tetapkanlah ataupun cenderungkanlah ia, dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku. Dan jika engkau mengetahui bahawa perkara ini berhenti kejap. Sebut lagi sekali masalah kita tadi tu, pilihan kita tadi. Sebut membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan kehidupanku dan natijah urusanku kini dan akan datang. Maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredainya. Inilah di riwayat Bukhari, maka disebut akan hajat pada katanya inna hadzal amr pada 2 tempat itu yang sebut tadi. Itulah istikharah. Jadi jangan kita salah faham lagi istikharah. Istikharah apabila sama berat, tak ada cenderung belah-belah mana, 50-50. Jika dah ada cenderung belah-belah mana satu, tak ada dah istikharah sebenarnya. Tapi kalau buat juga tak berdosa. Sebenarnya kita pilih tu kerana kita nak pilih. Bukan sebab istikharah pun. Kita tak berani aja. Sebenarnya sebab kita dah ada cenderung. Tapi kalau kita tak ada cenderung, tak tahu mana satu, barulah kita disuruh untuk istikharah. Dan kalau kita tengok pada maksud tadi, minta Allah dorongkan, cenderungkan dekat hati kita yang mana satu pilihan. Yang mana satu pilihan kalbu. Minta Allah cenderungkan. Jadi, kaedah solat istikharah lepas kita baca doa yang Nabi baca tadi, selain daripada yang pertama adalah kita memang tak cenderung mana-mana, kita memang tak ada lebih yang mana-mana. Selain daripada tu, kaedah istikharah ni adalah sembahyang berkali-kali. Berkali-kali, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan. Itu kaedah dia. Ingat, bila istikharah kaedahnya berkali-kali. Kecuali wali sekali je dah Allah bagi tu dah. Kita yang tak berapa nak wali ni, wali nikah aja ni, sekadar macam mana? Sekadar kita ulang-ulang istikharah sehingga ada cenderung yang Allah akan campak pada hati kita. Kalau istilah dia panggil kat sini, tetapkanlah ia bagiku dan permudahkan untukku. Itu istilah dalam ni lah kitab. Tapi kalau untuk kita faham, apa maksud tetapkanlah? Maksudnya, biarlah aku boleh buat pilihan. Biar berat belah mana. Sekarang sama berat ni. Biar ya Allah beratkanlah aku belah mana. Ya. Belah mana satu. Jadi dengan sembahyang sekali istikharah, dia tak berat terus. Mana berat sembahyang lagi lepas sembahyang. Ada sampai bertahun-tahun. Itu istikharah. Selagi belum
cenderung ke arah mana, dia ulang solat istikharah tu. Sehingga berat mana satu. Sebab tu saya kata, jika dah berat, yang ini pilihan kita, kalau ikut persennya, ini 52%. Kita nak. Yang pilihan kedua, 48%. Yang itu tak payah. Semai istikharah sekali, dah berat dah kat situ. Sebab tu tak ada istikharah. Sebab dia dah 52%. Tapi 52% je berat. Tak berat sangat. Itu pun dah cenderung dah. Jadi tak ada dah istikharah kat situ sebenarnya. Ini betul-betul 50. Dengan kita semayang sekali, masih lagi 50-50. Sehingga semayang, katalah 100 kali semayang. Berapa tu? Berapa bulan. Barulah, oh yang ni berat sikit. Maka itulah pilihan. Pilihlah yang itu. Cenderung sikit aja. Dia bukan mesti cenderung tu 100% yakin yang inilah adalah Allah pilih. Mana dapat gitu? Takkan dapat. Dia dimudahkan. Allah mudahkan, betul kita akan terfikir. Oi, mudah kok ni lah. Yang ni kot berat kot ni lah ni. Sebelum semayang 50-50. Setelah 2-30 kali semayang istikharah, kat sini dah 53% lah. Yang satu lagi tu 47. Itu dah cenderung dah tu. Nak tunggu berapa? Nak tunggu 100%? Mana boleh? Tak sampai 100%. Sikit dah cenderung. Itulah dia. Itulah istikharah. Itu kaedah istikharah. Jadi, kaedahnya adalah berkali-kali. Berkali-kali. Dan kalau kita itu yang kedua, yang pertama dia mesti 50-50, dia tak boleh berat dah sebelum sembahyang dah berat, tak boleh. Dia sama berat. Yang kedua berkali-kali. Dan bila berkali-kali, hati tu akan cenderung nak mana satu. Okey, 3 poin. Yang keempat, dia mudah. Walaupun tak cenderung, tak lebih ke situ, tapi jalan tu mudah je yang itu. Mudah yang nombor tu. Yang mana mudah? Yang nombor 2, mudah aja. Itu antara maksud cenderung juga. Dimudahkan yang satu lagi itu. Okey. Itu yang keempat. Okey. Jadi selagi tak cenderung, selagi itulah sembahyang. Dia ada tak kaedah tulis sesuatu letak bawah sejadah. Lepas sembahyang ambil. Tak ada. Tak ada kaedah. Tak ada kaedah tu. Sebab apa kata tak ada kaedah tu? Kita dah faham awal-awal dah. Kita minta Allah tolong cenderungkan. Dan sembahyang itu, istikharah mesti berkali-kali. Baru dia cenderung. Kalau lah tulis satu gini, bubuh kertas lipat. Bubuh dalam tu kotak cari tu ke, bubuh bawah sejadah ke. Tak kisahlah. Bubuh bawah bantal ke, esok bangun tidur ambil ke. Yang jenis tulis macam tu, sembahyang sekali dah dapat jawapan lah. Kan? Sedangkan istikharah mana boleh sekali? Dia berkali-kali. Kalau macam tu, sekali je lah istikharah. Itu lebih kurang macam baling dadu juga. Nak satu baling dadu. Sebenarnya istikharah baling dadu. Ada lah yang lagi teruk. Dia buat macam mana tau? Dia buka Quran. Oh, ni lagi pelik. Dia sebenarnya istikharah. Lepas tu dia ambil Quran lepas semayang. Masa dia semayang tu dia doa, ya Allah, ada 2 pilihan. Lepas tu dia ambil Quran. Dia belek macam tu. Tutup mata, belek. Lepas tu dia ambil Quran yang ada terjemahan lah. Bila dia buka, dia tengok, dia adalah dia punya dalam kepala dia. Nak tengok belah kanan atas sekali. Ayat pertama, baris pertama. Tu adalah tu. Dia belek. Yang ini. Dia celak mata, dia tengok muka surat berapa tu, ayat paling atas, dia baca maksud apa. Terjemahan. Inilah jawapan Allah. Oh, lagi pelik. Ngarut tu. Tu ngarut lagi. Semai istikharah. Niat nak mana satu gini, betul dia baca bahawa sesungguhnya Nabi Daud itu mempunyai isteri. Isteri. Ada ayat isteri. Maknanya kahwin. Sebab dia pilih nak kahwin ke tak nak kahwin. Macam tu lah. Mempunyai isteri yang ramai. Masih maknanya kahwin 2. Dia ambil je. Dia reka. Dia reka. Bila dia reka, sebab dia tak baca ayat ni. Aku punya masalah ni. Ayat nombor 1 yang ni. Dia nak kena-mena tu. Dia pandai reka akhir sekali. Oh, mengarut tu. Itu kat Indonesia banyak. Dia ada istilah, lupa nama apa. Dia ada nama dia tu. Ada istilah, ada nama. Kalau sebut nama tu orang tahu. Ambil Quran, belek, ingat. Belah kiri atas sekali, belah kanan atas sekali. Itu jawapan kehidupan kamu. Kamu ada masalah apa? Nak kerja apa? Tak tahu, ada 2 pilihan kerja. Okey, pejam mata, ambil Quran, belek, tengok belah kanan, ayat paling atas. Baca, itulah jawapan yang Allah bagi. Itu namanya merepek. Merepek. Jadi, dia tak ada gitu. Kalau ada macam tu, terus dapat jawapan lah dengan istikharah sekali. Sedangkan istikharah ni berkali-kali. Berkali-kali, sehinggalah
Allah beratkan mana-mana satu, ataupun kalau Allah tak beratkan pun, dia jadi mudah yang satu ni. Yang satu lagi dia payah sikit. Yang ni mudah sikit. Yang mudah tu lah. Itulah yang kita nak ikut. Contoh kalau katalah yang bubuh bawah sejadah tu, tulis dulu siap-siap pilihan dia, bubuh bawah sejadah semayang. Lepas habis semayang tu doa, lepas tu ambil, ini pilihan. Kalau dia semayang sekali lagi, dia ambil pilihan yang nombor 2 pula. Macam mana? Tak boleh. Tak ada, merepek je tu. Okey. Habis tu macam mana? Semayang walaupun bertahun-tahun. Sehingga ada kecenderungan itu. Last sekali dah penat dah semayang. Tak ada juga cenderung belah mana satu. Maka kaedahnya adalah ambil yang mudah di antara 2 pilihan. Mana yang lagi mudah? Mesti dia ada ni. Mudah ni mesti ada. Contohnya kereta. Contoh kereta kan. Kereta nak beli ni ke ni? Kita ambil contoh kereta. Nak beli ni ke ni? Ada 2. Proton ke Pro 2? Gitulah. Proton ke Pro 2? Lepas tu semayang istiqarah. Tak cenderung. Sama berat juga. Tak tahu mana satu. Tak cenderung. Maka ambil buat load dah. Mana yang mudah lulus? Yang lulus dulu. Tu yang mudah. Yang tu lah. Macam tu lah. Senang. Itu dah. Bukannya tunggu 100%. Yakin baru nak. Takkan dapat itu. Dia cuma dimudahkan ataupun cenderung di situ. Lebih sikit. Kalau dah awal-awal dia minat proton. Dia tak berapa minat Pro 2 ni. Itu tak ada istiqarah dah. Kalau kau istiqarah pun kau beli proton juga. Tak payah sembang. Dia minat H. Honda ke Pro 2. Mana boleh banding 2 tu. Dia minat dah. Honda. Lepas tu dia istiqarah. Lepas tu dia beli Honda. Sebab kata Allah yang pilih. Sembang apa gitu. Dah kau minat Honda. Yang tu je lah. Tapi Honda bayar bulan-bulan mahal sikit. Itu yang rasa nak istiqarah tu. Kalau proton ke murah sikit. Tapi minat Honda. Tu tak ada istiqarah dah. Beli je lah. Kat situ. Jadi istiqarah cenderung lah. Kalau dia ada 2 pilihan isteri, nak kahwin mana satu? Nak ini ke yang ini? Begitu lah. Memang dia minat ni lebih sikit. Tak ada dah. Patut tak ada istiqarah dah. Sama berat. Baru ada. Sama berat. Contohnya mak dia cari perempuan ni. Dia tak kenal pun. Ayah dia cari perempuan lain. Dan dia tengok pun sama je. Dia pun tak ada feel apa-apa. Sebab orang cari kan. Nak pilih mana? Mak ke ayah? Mak pilih ke ayah yang mak cari ke yang ayah cari? Memang tak ada feel apa-apa. Baru ada istiqarah. Tiba-tiba tak juga mari. Yang mana satu? Last kali mana yang mudah? Pergi Minang. Bila masuk Minang, mana yang sila. Ada. Okey, Amin nak mas kahwinnya mahal. Lepas tu pula serba 1 lah, serba 2 lah, serba 3 lah. Kan susah yang tu. Yang ini kahwin lah, mas kahwin cukup lah. Bukannya nak buat menantu ni, nak buat anak. Contoh, senang yang ini. Yang tu lah. Macam tu je. Okey, habis buat istiqarah. Yang ke seterusnya. Sebenarnya sembahyang yang seterusnya ni sembahyang hajat, sebenarnya dia termasuk istiqarah pun termasuk hajat juga. Kan? Istiqarah pun termasuk hajat juga. Itulah. Last kali tak tahu nak pilih yang mana satu? Kahwin dua-dua. Senang. Ni maksudnya Allah dah pilih dua-dua ni. Lepas tu kata, saya bukan nak kahwin 2 sangat, tapi Allah yang memilih. Alasan power. Nak buat macam mana? Dah istiqarah. Tak cenderung belah mana-mana. Nak kata mudah, dua-dua mudah. Tak ada cenderung. Sama banyak. Jadi, itulah peluang. Ambil dua-dua. Settle masalah. Okey. Yang ke-17. Solat yang ke-17. Solat sunat. Sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat sebenarnya dia adalah istikharah juga. Istikharah tu hajat minta Allah pilih. Hajat pun sama juga. Dia lebih kurang sama lah. Cuma solat hajat lebih umum daripada istikharah. Solat hajat, tengok beza solat hajat dengan solat istikharah. Solat istikharah 50-50 sama berat. Memang tak ada lebih mana satu. Okey. Maka istikharah. Tapi kalau memang dah berat belah ni, memang dah berat, tapi pilih juga, tapi berat belah ni, itu hajat. Itu solat hajat, bukan istikharah dah. Hajat apa? Hajat mudah-mudahan pilihan yang kita buat tu adalah yang terbaik kerana dah berat dah yang ini. Dengan sembahyang hajat, kalau kata benda tu tak baik, mudah-mudahan Allah tukar yang berat tadi tu kepada ringan, yang ni pula berat yang kau ni pula. Tu hajat. Jadi hajat kalau kata memang dah ada pilihan dan berat sebelah ni, cuma risau takut pilihan tu salah.
Satu lagi pun okey juga. Tapi banding dua, berat yang ini. Berat ni lagi. Tak ada istikharah dah. Yang ada, hajat. Hajat lah. Solat hajat. Minta hajat pada Allah. Surah Allah selesaikan pilihan tadi. Walaupun dah ada kecenderungan. Dan solat hajat ni pula, hajat sendiri atau hajat orang lain? Kalau istikharah untuk diri sendiri je. Kenapa kau solat istikharah? Sebab kawan nak kahwin mana satu. Biar dia lah istikharah. Tapi kalau solat hajat, boleh untuk dia. Yang kita selalu duk buat solat hajat kan, untuk orang. Solat hajat boleh. Solat istikharah untuk diri sendiri sahaja. Solat hajat untuk orang lain pun boleh. Jadi kalau kata kawan dia kata, aku tak tahu lah nak pilih mana satu. Tak apa, aku tolong hajat. Aku tolong sembahyang hajat. Bukan aku tolong istikharah. Tidak, silap-silap dapat kat dia. Aku berat belah aku kahwin ni. Bukan mu kahwin. Dapat kat dia pula. Tak. Hajat. Hajat minta ya Allah mudahkan dia untuk pilih dia punya hidup. Aku tolong sembahyang aja. Tu boleh. Ada hajat. Dan setengah daripadanya sunat sembahyang hajat 2 rakaat juga. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka dibaca akan ayatnya lepas Fatihah lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama je. Solat sunat, kalau bila sebab solat sunat, secara umumnya rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul hu. Tu je. Itu dia panggil standard, basic, asas. Habis nak baca yang lain boleh, malah tak baca pun boleh. Cuma basic je bila solat sunat, basic kuliah kulhu. Macam orang tanya kan, dia nak sembahyang ba'dah isyak, lepas sembahyang isyak nak sembahyang 2 rakaat ba'dah isyak. Nak baca surah, apa surah yang elok Dah tahu surah tu sunat, tak baca pun sah. Tapi apa surah yang elok? Jawab senang je, kuliah kulhu. Aku nak sembahyang witir ni, rakaat pertama kat kedua apa? Kuliah kulhu. Secara umumnya bila solat sunat je kuliah kulhu. Aku nak sembahyang raya ni, apa yang bagus rakaat pertama? Kuliah kulhu. Semua sama gitu. Cuma kalau nak yang lain, silakanlah. Cuma kalau kata solat sunat je, kuliah kulhu. Pada rakaat pertama, rakaat kedua, kul huwallahu ahad, pada rakaat kedua. Dan kemudian daripada salam. Lepas salam solat hajat tadi, sunat baca ni. Doa ni. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu dia punya permulaan, mukaddimah. Baca yang itu. Sebelum nak baca doa, sebelum nak baca hajat tu lah. Nak minta hajat tadi. Maksudnya pujian itu bagi Allah. Pujian yang akan menyempurnakan nikmatnya dan menjaminkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian itu kepada Engkau sebagaimana yang selayaknya dan kemuliaan wajah Engkau dan kebesaran kekuasaan Engkau. Itu maksud tadi. Baca ayat tu dulu. Sunat. Boleh juga baca doa lain-lain boleh, tak kisah. Cuma yang ini yang dianjurkan. Yang mana ni? Dia tak banyak. Dia atas muqaddimah dengan penutup. Kat tengah tu kita tambah lah. Apa-apa pun. Muqaddimah ni mula-mula baca ni. Kemudian ia selawat akan Nabi. Lepas baca puji Allah tadi, selawat akan Nabi. Seperti selawat di dalam tasyahud akhir. Gitu lah. Maknanya, Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Baca tahiyat akhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu baru baca doa kita sendiri boleh lah. Tapi ada lagi. Lepas selawat baca ni dulu. Bukan selepas selawat, baca doa kita kat tengah-tengah tu yang kita minta lah. Yang tadi muqaddimah. Lepas tu nak tutup apa? Nak tutup. Last sekali kita baca lah Rabbana atina ke terpulang lah. Okay? Last kali kita baca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup. Maka kita ada muqaddimah awal, lepas tu selawat, lepas tu last kali penutup. Tengah tu hantam nak buat apa pun yang kita nak minta. Okey. Maksudnya, maha sucilah engkau Tuhan engkau, Tuhan yang mulia itu daripada apa yang mereka sifatkan, dan selamat sejahteralah sekalian Rasul dan pujian itu bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan kalau nak baca juga, boleh baca yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi apa? Yunus lah. Kan?
Yunus kan? Dalam perut ikan kan? Kenapa? Apa kemunasabahan doa yang Nabi Yunus baca dalam perut ikan? Munasabah dengan hajat. Apa kemunasabahannya? Munasabahnya, hajat Nabi Yunus dimakbulkan Allah setelah 40 hari. 40 hari duduk dalam kegelapan perut. Yang mana kalau logiknya, matilah. Dah lah kena makan ikan besar. Dalam perut ikan tu ada asid. Asid tu. Asid, ialah nak cerna tu. Kemudian pula, lepas ikan tu makan, duduk dasar laut. Kalau boleh lepas sekali pun, lemah dulu nak naik atas. Oksigen. Oksigen banyak mana ada sangat dalam perut tu? Berapa hari je? Sehari tak sempat, mati kot. Dah lah tu ada asid tu. Asid dalam perut ni katanya macam lebih kuat daripada air bateri lah. Yang dalam perut kita ni. Yang nak menghancurkan makanan asid-asid tu. Dalam ikan nun atau mudah kita ikan paus lah. Mudah kata untuk faham ikan. Ikan tu lagi banyak, lagi besar. Sebab dia makan ikan, dia makan ikan. Ikan ni dia makan ikan. Jadi mestilah asid tu power, kuat. Duduk dalam tu. Duduk pula dasar laut. Kalau boleh lepas sekalipun, kalau ikan tu buang balik pun, nak naik atas, lemah dulu, mati dulu. Sebab jauh ni dasar. Tak tahulah berapa dasar. Yang duk cari kan, yang orang duk cari apa-apa dalam laut tu kan, tak jumpa. Okay. Lepas tu pula, tiba-tiba, setelah 40 hari, dapat hidup, walaupun kuruh, Nabi Yunus jadi kurus. Dapat hidup, setelah 40 hari, dimakbulkan, dan sepatutnya mati, tak mati. Dan keadaan Nabi Yunus tu boleh kita kata, adatnya, mustahil adat. Adatnya memang tak ada harapan. Tiba-tiba selesai masalah dia, iaitu keluar. Keluar, selesai masalah dia. Itu punyalah orang kata mustahil, adatnya mustahil tu. Kita punya masalah taklah mustahil sangat. Takkan tak lepas. Itu kemunasabahannya. Malah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin juga ada ulama kata sunat baca ketika sujud terakhir. 21 kali. Pening dulu. Yang bergoyang 21 kali tu. 21 kali. Bagi orang tak biasa lah. Orang biasa tak ada apa pun. Pening. 21 kali baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 21 kali dalam sujud. Dan lepas tu, lepas baca doa, baca lagi baca doa ni lagi. Itu kemunasabahan dia lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama juga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksud dia, ni semua nabi-nabi punya doa. Cukuplah Allah menjadi aku punya wakil. Cukuplah. Maksudnya, engkau nak settle masalah ni, siapa engkau punya lawyer? Macam tu lah. Peguam kau siapa? Cukuplah Allah menjadi peguam. Agak-agak menangkanlah. Macam tu lah. Cukup Allah jadi wakil. Cukup. Jadi nampak tak kemunasabahan? Aku banyak ni masalah ni, nak minta hajat ni. Cukup Allah settlekan hajat aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inni mathani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ini Nabi juga ni. Nabi apa ni? Nabi Ayub. Semua Nabi punya doa. Nabi Ayub. Inni mathani, mengasi dia sakit kulit tu kan, Nabi Ayub kan. Sesungguhnya aku mathani ad-dur, ditimpa darurat. Sakitlah, kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin. Untuk lepas, aku ditimpa darurat. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Ya man dhikruhu syarafudz dzakirin. Ya man ta'atuhu najatut ta'i'in. Wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin. Wa ya man la yakhfa alaihi naba'un irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ni semua doa. Kalau mudah orang kita kata, doa power-power ni semua ni. Nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang zalim. Kita ngaku kita zalim. Ya. Cukuplah daku dengan Allah. Dan dia adalah sebaik-baik wakil untuk berserah. Sungguhnya aku telah ditimpa kesusahan, sedangkan engkau adalah Tuhan yang amat mengasihani. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah.
Sesungguhnya Allah itu amat melihat pada sekalian hamba. Wahai Tuhan yang zikirnya adalah semulia para penzikir. Wahai Tuhan yang ketaatannya menyelamatkan sekalian orang yang taat. Wahai Tuhan yang belas kasihannya dapat melepaskan sekalian makhluk. Dan wahai Tuhan yang segala perkhabaran tidak terlepas daripada pengetahuannya. Wahai Tuhan yang maha pengasih, kasihanilah daku dengan rahmat-Mu. Ini maksud baca doa ni masa ajat tu. Ini pun bukan mesti. Bukan mesti. Ini adalah satu doa yang dianjurkan dan doa ni baik. Doa pula Nabi-Nabi dulu kan. Okey, boleh amal. Soal hajat. Tapi kalau kata nak baca doa lain pun, no problem. Habis. 2 dah. Yang ke-18. Solat sunat tasbih. Oh, ni panjang sikit ni. Solat sunat tasbih. Diperselisih ulama' solat sunat tasbih ni. Ada ulama' kata solat sunat tasbih ni tak ada. Tak sunat, tak ada. Tapi ada ulama' kata ada. Antara yang kata ada solat sunat tasbih adalah Imam Ghazali. Solat sunat tasbih. Macam mana solat sunat tasbih ni? Dan setengah daripadanya sunat kita muwazabahkan. Muwazabahkan. Apa muwazabahkan? Itulah yakni itu dah dia, itulah maksud dia. Yakni mengekalkan dan mengamalkan. Maksudnya maksud sentiasa buat. Muwazabah ni sentiasa buat. Sebab dia tak ada waktu. Dia bukan macam qabliyah, ba'diyah, witir, duha. Dia ada waktu. Yang ni tak ada waktu. Jadi maka bila tak ada waktu, buat je lah. Maksudnya buat. Dan mengekalkan, mengamalkan sembahyang tasbih. Orang-orang ulama-ulama dulu, dia macam orang-orang dulu, dia sembahyang tasbih ni masa time sepuh. Ni sepuh. 3 kali lepas baca Yasin ke sebelum baca Yasin lah. Lupa lah. Sepuh buat sebelum tu. Ada sekurang-kurangnya buat jugalah setahun sekali. Walaupun kata time ni sepuh Syaban pakat-pakat mari, lepas tu sembahyang tasbih. Sepatutnya sembahyang tasbih ni selalu. Kurang-kurang pun sembahyang jugalah waktu tu. Yang dok kata sembahyang selalu tu sembahyang ke tak? Jadi solat tasbih ni dikekalkan, selalu buat sembahyang sunat tasbih kerana amat besar fadilatnya. Fadilat ni besar solat sunat tasbih ni. Lagi amat besar kadarnya pada Allah. Maksudnya di sisi Allah dia sangat besar. Serta muafakat segala ulama pada suruh mengerjakan. Dan ada ulama, bukan segala ulama, muafakat tu maksud sebahagian besar ulama dia kata sunat sembahyang tasbih ni, buat banyak kali dan mengekalkan. Dan mengekalkan dia pada tiap-tiap hari jika kuasa. Buat tiap-tiap hari ya. Boleh tak? Solat tasbih tiap-tiap hari. Setelah buat duha, buat witir tu lah, itu lebih pada tasbih lagi. Buat qabliyah ba'diyah 22. Itu memang jangan lepas. Lepas tu buat duha. Duha buatlah 12. 22 tambah 12. Itu lebih besar daripada tasbih. Itu jangan tinggal. Itu dah memang kita dah buat dah hari-hari kan. Angguk hari-hari kan. Tu hari-hari. Qabliyah ba'diyah 22 dah confirm. Duha 12. 12. Lepas tu witir 11 kali witir. Itu memang confirm dah. Itu confirm buat. Itu tak boleh tinggal. Itu besar tu. Itu paling besar. Lepas pada tu awabin. Yang kita belajar baru ni awabin di antara maghrib insya. Yang itu ambil 20. Maghrib isyak 20 je pun. Baru berapa campur tak sampai 100 lagi. Lepas dah selesai tu tahajud 20. Tu memang tak lepas. Lepas pada tu sembahyang ini. Tasbih. Tiap-tiap hari. Boleh? Macam rasa macam tak ada harapan lah kan. Sebab apa gitu kita rasa gitu? Kenapa orang dulu boleh buat? Orang dulu boleh buat. Bukan orang dulu zaman sahabat. Bukan. Tok nenek kita dulu. Makan macam 300 tahun, 200 tahun dulu. Boleh. Mereka buat. Dan mereka buat-buat juga kepala ni. Mereka buat, dalam dok buat-buat, sempat karang kitab. Dalam 100 biji karang kitab. Sambil-sambil tu semayang tak tinggal, beratus tadi tu, sunat tu. Macam mana diorang buat tau? Kita dengar benda semayang banyak-banyak. Semayang benda, boleh buat. Tapi itulah. Tiap-tiap hari buat. Macam mana nak buat tau? Tak boleh kerja kan? Tapi mereka dulu kerja juga. Kau tak kerja nak makan macam mana? Kerja juga. Tak tahu lah macam mana diorang buat. Kita rasa kita tak boleh buat. Kalau campur semua sekali, hari tu kita dah kira 100 dah. Itu yang memang
solat sunat yang mesti lakukan 100 lah. Kalau tambah tasbih ni lagi 4 rakaat. Tiap-tiap hari buat. Bila lah buat tasbih? Tengok orang juga. Tanya tengok orang. Tengok orang sebelah. Last buat tasbih. Ay Allah. Ay. Buat. Sebab besar pahala. Okay? Buat tiap-tiap hari. Tapi tak apa. Maka jika tak ada, tak mampu, tiap-tiap hari Jumaat. Jadilah setiap hari Jumaat buat tasbih. Tak mampu lagi. Jika tiada, tak mampu, maka tiap-tiap bulan, sebulan sekali. Boleh? Tak boleh juga, tak apa. Jika tak mampu juga, setahun sekali. Tiap-tiap tahun sekali, setahun sekali. Tak mampu juga, teruk sungguh. Tu patut orang buat time sepuh tu. Korang buat juga setahun sekali. Kita, setengah orang duk kata bida'ah lah apalah ni. Lah kali tak buat sampai sekarang. Sekali pun tak buat. Tu, patutnya buat juga. Orang dulu buat. Kalau tak mampu juga, kita ambil yang ni kot. Yang last sekali. Apa dia? Jika tidak mampu, maka di dalam seumur hidup sekali. Yang ini bukan sekali. 3 kali. Maksudnya, 3 kali tu seumur hidup. Jadilah kita ambil yang inilah. Nak buat macam mana? Teruk orang kita tak? Teruk. Lepas tu nak syurga Firdaus. Perangai tak Allah. Teruk sungguh. Tapi bila kita nak buat benda ni? Bila tua. Bila umur 70, masa tu nak buat. Tapi tak larat lah. Masa tu semangat kuat tau. Masa umur 70 kan, 80, semangat tau. Tapi tak mampu buat. Masa mampu tu, masa badan tengah sihat, tak buat pula. Masa tu badan tengah mampu. Sekurang-kurangnya setahun sekali, sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Maka diampunkan dia Allah dosanya. Allah ampunkan dosa kalau buat. Jikalau ada barang ada, jikalau dosa dia tadi banyak mana tau. Dan jikalau sebilang-bilang buih di laut. Banyak kalau tepi laut kan tengok ada buih kan. Buih tu. Sebanyak buih tu kalau dosa pun Allah ampunkan dengan buat solat sunat tasbih. Dan kerisik di pantai. Kerisik apa kerisik? Pasir. Betul lah. Dia bukan pasir sebenarnya kerisik ni. Dia pasir tapi macam bila kita tengok pasir tu dia berkilat tu. Macam berkilat. Tu kerisik. Kerisik. Sebenarnya pasir pun boleh lah. Kerisik tu pasir. Kan ada satu masjid kerisik. Masjid di kerisik tu. Masjid yang batu-bata. Dia buat daripada batu-bata. Masjid tu. Lama masjid tu. Tahun bila lama. Ada sejarah masjid tu. Masjid Kerisik dekat Kerisik. Dan Kerisik di pantai. Kenapa masjid tu nama Masjid Kerisik? Yang Masjid Kerisik tu tahu tak Masjid Kerisik? Bisa dengar? Tak bisa dengar? Tak bisa dengar. Ada Masjid Kerisik tu. Sebab dia buat daripada pasir tu. Pasir pantai tu lah. Dia campur macam mana? Dia pakai batu-bata merah. Dekat Thailand tu. Dia pakai batu-bata merah. Lepas tu dia punya, apa dia panggil? Dia lekat tu dengan, saya tak ingat lah dia punya ramuan. Dia ada ingredient dia. Dia bukan pakai simen. Masa tu mana ada simen. Dia pakai, ambil pasir tu. Pasir yang kerisik tu lah. Ambil pasir. Lepas tu dia campur telur. Apa? Putih telur. Putih telur dia campur lagi. Ada ingredient dia. Campur-campur lekat. Sampai sekarang. Bila berperang apa semua kat situ, tetap juga kukuh. Bila ada orang tembak ke bom, ada beberapa puluh tahun lepas, mati ramai tu pun, masih lagi elok. Kekal sampai sekarang. Sebab tu nama Kerisik tu. Sebab dia punya ni. Dia punya pembuatan dia tu, pakai pasir tu. Okay. Dan kita panggil kerisik yang masak gulai lah. Masak gulai tu kan, buat rendang ke kan pakai kerisik. Cuba kita pegang kerisik tu, yang minyak kerisik kan. Cuba rasa. Macam tu lah. Itulah kerisik. Itulah kerisik. Lepas tu nama dia kerisik. Nama makanan tu. Okay. Dan sama ada dosanya yang disengajanya. Diampunkan Allah dosa yang sebanyak buih di lautan, sebanyak butir pasir di lautan. Di pantai. Banyak Allah ampun. Sama ada dosa yang sengaja. Dosa yang sengaja pun Allah ampun. Atau yang tersalah. Yang tak sengaja pun Allah ampun. Dan yang lama. Dosa lama-lama pun Allah ampun. Dan yang baru. Dosa baru pun Allah ampun. Dan nyatanya. Dosa yang dia buat secara nyata dengan orang. Orang nampak. Ataupun dosa sembunyi-sembunyi dalam bilik dia seorang-seorang. Pun Allah ampun semua. Ada setengah riwayat dia tambah lagi. Sama ada dosa itu kecil atau besar. Riwayat ni tak ada dosa kecil atau besar.
Setengah riwayat lain kata walaupun dosa itu kecil ataupun dosa itu besar, Allah ampunkan. Sebanyak buih di lautan, sebanyak walaupun sebanyak pasir di pantai. Besarnya fadilat solat sunat tasbih. Saya sebut sebelum ni. Agak melampau tak? Dengan solat sunat tasbih, diampunkan dosa sebanyak buih di lautan dan sebanyak pasir di pantai. Melampau tak kalau tengok sekali lalu? Melampau kan? Macam melampau lah. Semayang 4 rakaat je tasbih. Nanti kita tengok cara semayang tasbih. 4 rakaat je. Tapi diampunkan dengan banyak juta tu buih kat lautan. Lepas tu pula tak tahulah juta ke bilion kot pasir, biji pasir. Dengan semayang 4 rakaat. Macam melampau kan? Macam fadilat dia tu macam tak kena, macam melampau. Ya ke melampau? Fikir sekali, ya melampau. Fikir 2 kali, tak melampau pun. Sebab apa tak melampau? Sebab susah nak buat. Habis kita kata senang, nak tanya buat berapa kali lah. Senang, nampak macam senang, tapi susah nak buat. Buktinya, kita tak ingat kali tak akhir bila kita buat solat sunat tasbih. Ingat tak? Tak ingat tahun bila, bulan bila, tak ingat. Menandakan payahnya nak buat. Sebab lama sangat tu tak ingat. Jadi kalau payah nak buat, logik tak? Kena tak pahalanya besar macam tadi? Kena. Memang sesuai lah. Kadang-kadang kita kata, Allah melampau pahalanya. Macamlah kita buat hari-hari. Yang kita kata senang sangat. Okay. Demikian yang tersebut pada hadis. Habis. Jadi macam mana cara semayang dia? Mari kita tengok. Sekurang-kurangnya, kita tahu cara. Kan? Walaupun tak buat. Tahu cara pun jadilah. 4 rakaat. 1 salam atau 2 salam. Boleh buat 4 1 salam ataupun 4 2 salam. Dua-dua lah. Yang penting 4 rakaat. Boleh buat tasyahud awal. Ada kalau buat 4 rakaat tadi. 4 rakaat direct. Boleh buat tahiyat awal. Lepas tu tahiyat akhir. Macam sembahyang Isyak lah. Boleh buat tak ada tahiyat awal. Direct sampai tahiyat akhir terus. Tak ada tahiyat awal. Boleh juga. Jadi maknanya boleh buat 4 boleh buat 2. 2 ni 2. 4 ni pula boleh buat 2 tahiyat awal, lepas tu 2 lagi tahiyat akhir. Ataupun 4 tak ada tahiyat, last sekali baru tahiyat. Okey, boleh buat. Cumanya sunat bila siang buat 4 rakaat 1 salam, bila malam buat 4 rakaat 2 salam. Itu sunat. Malam 4 2 salam. Maksudnya 2-2 lah malam. Siang buat 4 straight. 1 tahiyat. 4 1 salam, sekali takbiratul ihram, 1 salam, 1 tahiyat. Tahiyat akhir tu. Maknanya 4 straight lah. 4 straight. Itu siang. Malam buat 2-2. Walaupun itu sunat, tapi boleh nak buat cara lain. Siang nak buat 2-2 pun boleh. Malam nak buat 4 straight pun boleh. Nak buat tahiyat awal pun boleh. Dari segi kebolehan. Dari segi keafdalan, siang 4 straight, malam 2-2. Okey. Buat solat sunat tasbih. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatat tasbihi lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu niat lah, standard lah. Kemudian dibaca surah, ada 4 rakaat ni. Dibaca surah apa? Iza zulzilatil ard. Pada rakaat yang pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha lah. Tapi dia tulis pendek je kat sini. Oh, ada sini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada rakaat pertama lepas baca Fatihah lah. Dan rakaat kedua surahnya pula wal adiyati dhabha. Rakaat kedua. Rakaat ketiga sama ada buat straight 4 rakaat ataupun berhenti lepas tu buat 2 lagi pun samalah kira rakaat ketiga. Baca surah Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang terakhir keempat baca Qul huwallahu ahad selepas baca Fatihah. Cuma kalau kita tengok kitab-kitab tebal lagi, dia menganjurkan untuk baca surah. Tadi bukan surah ni. Ini bagi minimum lah, minimum requirement. Tapi yang terbaik dipanggil baca ada 7 surah. Nama surah ni Al-Musabbihat. Nama surah ni. Pernah dengar Musabbihat? Tak pernah dengar ni. Dalam 114 ni mana ada surah Musabbihat? Bukan. Dia macam Mu'awwizatain. Pernah dengar surah Mu'awwizatain? Cari tak jumpa. Maksud Mu'awwizatain adalah surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 2 ni dipanggil Mu'awwizatain. Bukan surah tu nama Mu'awwizatain. Macam juga baca surah
musabbihat. Apa musabbihat? Surah ni, musabbihat ni adalah surah tasbih dia panggil. Surah yang dimulai dengan tasbih. Kenalah dengan sembahyang tu sembahyang tasbih. Maka sunat baca lepas amin, lepas Fatihah, bacalah surah yang dimulai dengan tasbih. Ada 7. Ingat. Yang mula dengan tasbih. Tasbih tu maksud sabbahalillah, tasbih lah. Bermula dengan tasbih. Yang pertama surah Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbahalillah. Sabbah tu tasbih lah. Maka sunat baca surah tu. Rakaat pertama macam tu lah. Untuk solat-solat tasbih. Dan sunat juga baca surah Al-Hasyr. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sunat baca juga surah Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, surah Saf. Sunat juga baca surah Jumaah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Sunat juga tu dah 1 2 3 4 dah. Surah lain pula subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, surah Isra. Sebab dimula dengan tasbih juga. Sunat baca surah Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sunat juga baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, sebab dia mulakan dengan tasbih juga. 7 ni sunat baca, pilih mana-mana dalam solat-solat tasbih yang 4 tadi. Ini yang terbaik lah, tapi panjang. Okey. Maka adalah ia 2 kaifiat. Ada 2 cara sembahyang. Dua cara sembahyang tasbih. 2 cara. Cara pertama, dibacakan tasbih tiap-tiap rakaat, kemudian selepas Fatihah dan surah 15 kali. Lepas baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah. Lepas baca surah, baca 15 kali tasbih. Tasbih dia dah sebut kat bawah tadi tu. Mana nanti? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 15 kali. Lepas mana ni? Lepas baca surah. Maknanya sebelum rukuk lah. Itu cara pertama. Dan atas kata yang dahulu adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam itu 15 kali juga. Maknanya masa berdiri itu 15 kali je lah. Jadi kalau ada 4 berdiri, 4 qiyam, ada 15 lah. Masa berdiri. Satu cara. Cara yang kedua, atau dibaca tasbihnya 15 dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Baca doa iftitah, lepas tu sebelum nak baca bismillah, nak baca Fatihah tu, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali kat situ. Jadi beza dengan tadi baca akhir, yang ni baca awal. Baca tu dulu 15 kali. Dahulu sebelum daripada baca Fatihah dan surah, sebelum baca tu. Lepas dah baca 15 kali, rakaat pertama ni baca 15 kali sebelum baca Fatihah. Lepas baca 15 kali, baca Fatihah, baca surah. Lepas tu dan 10 kali kemudian daripada keduanya, atas kaifiat yang kedua. Jadi lepas baca surah, patutnya rukuk, stop kejap, baca 10 kali lagi tasbih. Jadi di dalam tiap-tiap qiyam, jadi 25. Rakaat pertama 25. Yang cara pertama, rakaat pertama 15. Cara kedua, rakaat pertama 25. 25 tadi, 15 tadi baca masa bila? Masa sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Cara yang kedua, baca sebelum baca Fatihah 15 kali, lepas baca surah 10 kali lagi. Lepas tu baru rukuk. Okey, 2 cara. Yang lain semua sama, yang tu je yang beza. Ada satu lagi perbezaan. Dan tasbihnya itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Okey, dah dekat tadi cara pertama dan kedua. Kemudian dan 10 kali tiap-tiap dalam rukuk. Ini sama, dua-dua cara sama. Rukuk 10 kali. Kemudian daripada tasbih rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika rukuk. Lepas itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, 10 kali.
Okey. Kemudian dan 10 kali di dalam tiap-tiap i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baca semua siap-siap dah. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah azim 10 kali. Kita ambil cara pertama tadi. 15 kali masa berdiri, rukuk 10 kali, dah 25 dah. Berdiri i'tidal 10 kali dah jadi 35. Okey. Dan 10 kali dalam sujud. Lepas tu sujud. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali macam biasa. Lepas tu subhanallah. Jadi berapa dah tadi? 45. Lepas pada tu. Dan 10 kali duduk di tiap-tiap duduk atau sujud. Duduk atau sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wazini wahdini wa'afini wa'afani. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. 10 kali lagi. Jadi 55 dah. Okay. Lepas tu sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Lepas tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah azim. 10 kali. Sujud yang kedua tadi jadi 60 lah. 60. Nak 65. Okey. Dan 10 kali di dalam duduk istirahat atau duduk tasyahud atas kafiyat yang pertama. Kalau katalah dia nak buat dua-dua lah, nak buat 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat. Maka masa dia nak bangun tu, nak angkat kepala tu, kan Allahu Akbar, kan sunat duduk kejap. Allah, kan duduk kejap kan. Allahu Akbar, baru bangun. Duduk sekejap tu, 1-2 saat tu nama duduk istirahat. Nama duduk tu. Jadi, masa sebelum bangun tadi, Allahu Akbar. Jangan bangun. Jangan bangun lagi. Berhenti kat situ. Berhenti tu baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil azim. Lepas baca 10 kali, baru naik berdiri. Baru berdiri. Jadi kalau baca satu lagi jadi 75 lah. Okay. Kalau dia nak buat 4 rakaat direct, dan ada tahiyat awal, masa-masa tahiyat awal tu lah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Sama lah juga. Itu kalau nak buat 4 rakaat yang ada tahiyat awal tu. Kalau dia tak nak buat itu kalau rakaat kedua dah tu. Itu rakaat kedua dah. Okey. Yang kata tahiyat awal tu rakaat kedua. Kalau nak naik rakaat ketiga. Atas dan dibaca 15 kali juga pada tiap-tiap qiyam. Yang dicerita tadilah. Ini cara ini adalah cara yang baca 15 kali masa qiyam. Kan ada 2 cara. Masa berdiri 15 kali, satu lagi masa berdiri 25. Yang 15-10 tu. Okay. Yang ni cara ni, yang sebelum bangun rakaat seterusnya, duduk kejap untuk 10 kali, baca 10 kali, dan yang dipanggil duduk istirahat. Cara ini adalah cara yang baca dekat situ adalah apabila masa berdiri tu baca 15 kali aja. Habis masa berdiri tu baca 25 kali, macam mana pula? Tu bawah dia. Adapun atas kaifiat membaca 25 kali, 15-10 tadi, tiada lagi dia baca tasbih di dalam duduk istirahat atau dalam tasyahud. Tak ada dah lah, sebab dah 75. Kenapa satu rakaat mesti 75 aja? Jika 75 rakaat pertama, rakaat kedua 75, jadi 150. Bila 4 rakaat, jadi 300. Bila sebut solat tu nak tasbih, dia mesti 300. Dia tak boleh kurang. Dia mesti 300. Dia tak boleh kurang. Dia lebih tak apa, tak boleh kurang. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali. Jadi kita dapat faham dalam solat sunat tasbih minimum 300. Sebenarnya 300 ke? Lebih. Mana lebih? Kalau kita baca surah Sabbih isma rabbikal a'la ke? Kat situ satu lagi tasbih. Kalau baca surah lah, surah tu. Lepas tu pula kita subhana rabbiyal azim, tasbih juga 3 kali, tambah lagi 4 rakaat. 4 rukuk, 4 kali rukuk. Situ dah 12 dah. Masa sujud subhana rabbiyal a'la tu tasbih juga. Kalau 8 kali lah. Kat sini 24 tambah 12, 36. Mana lagi tasbih ada? Carilah, jumpalah tasbih lagi. Maknanya 300 lebih. Cuma yang 300 tu mandatory. Mesti. Yang 300 tadi, 75 tu. Itu mesti. Yang lain tu tambahan. Yang dapat kita faham kat sini, bahawasanya mesti 300. Okay, mesti 300. Jika ada suruhan untuk memperbanyakkan zikir, maknanya 300. Jika ada suruhan untuk memperbanyakkan baca Quran, maknanya 300 ayat ke atas. Kata, kita kena banyak baca Al-Quran pada hari Jumaat. Contoh kan? Maknanya 300 ayat ke atas. Kita kena banyak selawat pada malam Jumaat. Maknanya 300 ke atas. Kita kena banyakkan zikir subhanallah. Kita kena banyakkan zikir alhamdulillah. Maknanya 300 ke atas. Sebab tu bila sebut zikir, bacaan Quran, bila kata banyak, dia mesti 300 ke atas. Walaupun bukan cerita tasbih sekalipun. 300 ke atas. Kalau baca hadis kan, Nabi menggalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Contoh kan? Banyak tu berapa? 300. Kalau 299 namanya sikit. Tak dapatlah fadilat tu. Alright.
Dan jika dikendaki membaca doa kutub, doa yang masyhur ni lah, pada tahiyat akhir, pada akhir tasyahud tahiyat akhir, dan selawat dahulu daripada salam. Pada tasyahud akhir dan selawat dahulu daripada salam, maka iaitu terlebih akmal. Jadi disunatkan kalau nak baca boleh ujung masa nak salam tu, jangan salam, sunat baca doa ni. Lepas fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara' wa irfana ahli ilm hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridaka wa hatta unasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fi nasihati hubban lak wa hatta atawakkal alayka fil umuri kulliha husna zannin bik subhana khaliqin nur. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kehadratmu petunjuk orang yang mendapat petunjuk, amalan orang yang yakin, kesucian orang yang taubat, keteguhan orang yang bersabar, kesungguhan orang yang takut, tuntutan orang yang ingin, pengabdian orang yang warak, kearifan orang yang berilmu, sehingga aku berasa takut kepada Engkau. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kehadratmu perasaan takut yang dapat melindungi daku dari menderhakaimu, sehingga aku dapat beramal dengan mentaatimu dengan satu amalan yang aku berhak mendapat keredaanmu, sehingga aku dapat menyucikan taubatku terhadapmu kerana takut kepadamu, sehingga aku dapat mentulusi penyucian itu terhadapmu kerana kasih kepadamu, dan sehingga aku berserah kepadamu dalam semua urusanku kerana sangkaan baikku terhadapmu. Maha suci Engkau Tuhan, Maha sucilah Tuhan yang menjadikan cahaya yang dapat memberi petunjuk, kemudian memberi salam. Itu lah. Panjang bacaannya. Wallahu alam. Habis sembahyang isyarah dan habis sembahyang tasbih. Masuk sembahyang hari raya pula. Ayat kan datang sembahyang raya. Sembahyang raya inilah ni. Sembahyang sunat yang tak kira akan datang. Sembahyang raya lagi, sembahyang raya, sembahyang tarawih, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan. Lepas tu sembahyang tahajud, sembahyang sunat mutlak. Itu habis. Wallahu a'lam. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.